Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni cikgu nak ajar korang bab garis dan sudut bab 8 untuk matematik tingkatan 1. Okey, so dalam bab ni apa yang korang akan belajar, kita nampak kat sini garis dan sudut. Yang keduanya, korang akan belajar sudut berkaitan dengan garis bersilang, dan yang ketiga korang akan belajar sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey. So, tak kisah nama dia susah nak faham ke apa, tak apa. Nanti kita akan go through satu persatu. Okey. Don't worry. Okey, so kenapa kena belajar bab ni? Garis dan sudut merupakan pengetahuan asas dalam bidang geometri dan pembinaan. So, sebenarnya bila korang belajar bab ni, so dia dalam senang cerita nanti untuk bila dah besar, dia lebih dalam bidang kejuruteraan dan dalam bidang seni bina visual. Banyak benda lah yang bina kita nak tengok, okey? Apa? So, kita try tengok dulu. So, garis dan sudut wujud di persekitaran kita. Misalnya daun kelapa yang menyerupai garis-garis pada satu sudut menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Alright. So, memang semua benda ada sudut lah. Okay. Alright. Okay. Sudut kongruen. Okay. Okay. Ini untuk pengetahuan. Okay. Alright. Ini untuk pengetahuan. Sudut yang mempunyai saiz yang sama ialah kita panggil sebagai sudut kongruen. Okay. Extra knowledge. Alright. Okay. Sudut selalunya kita akan simbol dia bentuk macam ni. Selalu kalau cikgu ajar untuk student cikgu yang lain, simbol sudut selalu cikgu buat bentuk kuku macam ni. So terpulang, kita nak buat sudut macam kuku macam ni boleh, kita nak buat macam ni saja pun boleh. Alright. Cuma kena clear lah macam mana bentuk dia. Okay. Alright. So latih diri ni. Okay. Jelaskan sama ada tembeling garis PQ dan PRS dalam set raja berikut adalah kongruen ataupun tidak. Sampai sini tak jawab kan? Kita tengok contoh yang atas. Dia kata tembeling garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar 2 titik hujung tembeling garis itu. Misalnya P dengan Q panjang dalam 6 cm. Tembeling garis kongruen. Okey. Tembeling garis yang kongruen. Maksudnya dekat sini bila dia sama, panjang dia sama, maka dia adalah kongruen. Bila dia tak sama panjang, sini dengan sini tak sama, dia bukan kongruen. Ini dia sama panjang, ini pun kita panggil kongruen. Alright? Okey, bagaikan menganggah, tak perlu. Okey, sini penting. Kena tahu. Nama macam ni, kita panggil sudut tegak ataupun 90 darjah. Yang pendek kecil ni, kita panggil sudut tirus. Nama dia sudut tirus. Yang mana sudut ni kurang daripada 90 darjah. Kurang. Dan yang ini kita panggil sudut cakah. Sudut cakah maksudnya apa? Dia lebih besar daripada 90 darjah. Sudut cakah mestilah lebih besar daripada 90 darjah. Yang ini lebih kecil dari 90 darjah. Okey? Okey. So, sini dia latih diri. Tak perlu rasanya. Alright. So, anggarkan sudut. Okey. So, tak payah nak anggar sudut dulu. Kita tengok sini contoh. Ini sudut ni sudut tirus ke, sudut 90 darjah, sudut tegak ke ataupun sudut cakap? Okey, kalau korang perasan dia besar kan, bentuk dia besar macam ni. Ni nama dia sudut cakah ataupun lebih besar dari 90 darjah. Bila nampak dia kecil macam kuku ni, kan, dia kecil, ini adalah sudut kita panggil sudut tirus. Yang tadi kecil daripada 90 darjah. Ini sudut dia besar kan? Macam mana tahu sudut tu besar ke kecil? Tengok cikgu conteng kat sini. Ni 90 darjah.
Ni 90 darjah. Kalau sudut dia macam ni, lebih kecil lah, kan? Dia lebih kecil macam ni. Ini adalah kecil dari ke 90 darjah. Kalau dia besar macam ni, ini kan? Ini macam ni, ini lebih besar daripada 90 darjah. Ini nama dia sudut cakar. Ini sudut tirus. Okey. Alright. So, tak apa. So, ini adalah sudut cakar. Lebih besar pada 90 darjah. Okey. Next. Penolakan tak perlu. Okey. Okey, sekarang kita belajar lagi nama-nama sudut yang lain. Okey. Ada satu kita panggil sudut garis lurus. Right. Sudut garis lurus, sudutnya adalah 180 darjah. Contoh macam ni, garis lurus. Sudut ini kita panggil sudut 180 darjah. Sudut refleks, dia adalah lebih dari 180, lebih daripada 180 dan kurang dari 360. Contoh macam ni Contoh ni, ini kita panggil sudut tirus. Yang luar ni, kita panggil sudut refleks. Sudut yang luar ni, okey, kita panggil sudut refleks. Okey. Sudut putaran lengkap. Putaran lengkap maksudnya satu bulatan. Contoh satu garis. Bulatan lengkap ini kita panggil 360 darjah. Dia punya sudut ialah 360. Nama dia lah putaran lengkap. Okey. Dia lah senang nak faham, kan? Alright, kita tengok contoh kat sini soalan. Namakan, nyatakan yang mana. Okey, untuk 1A. 1A ni adalah sudut refleks. Okey. Kalau rasa, cikgu tak pastilah apa jawapan dia. Buat satu garis lurus, kan? Inilah 180 darjah. Syarat refleks mesti lebih 180 kurang 360. 360 macam mana? Ini tulis. Macam ni. So, kalau sudut tu bukan bulat ataupun lebih pada separuh, dia sudut refleks. Yang ini, nama dia garis apa? Sudut garis lurus. Yang ini pula putaran lengkap. Okey? Boleh Tak apa. Kalau tak faham nanti boleh tengok di video ni. Okey. Untuk nombor 2 ni, salin setiap rajah berikut kena pasti dan tandakan sudut garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap dan terangkan bagaimana anda memperoleh jawapan anda. Okey, so 45 nama dia sudut apa dia? Sudut dia lebih kecil dari 90 darjah, kan? Namanya adalah sudut tirus. 88 pun nama dia sudut tirus. Sebab dia lebih kurang daripada 90 darjah. 135 adalah sudut cakar. Okey. Sudut cakar. Tapi dekat sini, dia minta sudut garis lurus. Dan dia minta sudut refleks dan sudut putaran lengkap. So, macam mana kita nak dapat? Okey. Sudut garis lurus, mestilah garis lurus lah. 180 darjah. Macam mana kita nak dapat jawapan dia? Untuk A ni, kita tengok betul-betul. Sudut garis lurus adalah yang ni. Senang cerita, untuk dapatkan ni, 135 darjah tambah dengan 45, kita dapat 180 ataupun kita panggil sebagai sudut garis lurus. Untuk dapatkan sudut garis lurus, kita kena tambahkan sudut cakar 135 ni dengan sudut tirus 45 darjah. So, kita dapat jawapan dia 180. Okey. Untuk sudut refleks pula, syarat dia mesti lebih daripada 180, maka kita tambah je dengan
88 lagi. So, reflect sama dengan 135 tambah 45 tambah dengan 88. Kita dapat jawapan dia berapa? 200. Ya ke 200? 206. Ya ke 206? Salah. Jawapan dia 180 kan? 180 tambah dengan 88. Kita dapat 8, 6, 2. Betul lah. 268. Ini adalah sudut refleks dia. Okey. Sudut refleks dia. Untuk putaran lengkap pula, putaran lengkap, kita tambah aja lagi apa? Nampak tak kat sini bentuk tegak kan? Sudut ni kita panggil sudut tegak yang tadi 90 darjah. So 268 tambah je lagi 90 darjah. Betul tak? Kita dapat ni 8, sini 5, sini 3. Tak dapat jawapan Kita tak dapat jawapan 358. Dapat tak jawapan? Tak dapat. Jawapan 358. Jawapan dia kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Sebab cikgu cakap sini 90 darjah kan? Itulah kesilapan kita. Kena hati-hati Kena hati-hati. Even kadang-kadang cikgu pun ada buat silap. Okay, cikgu terangkan balik. Kenapa dekat sini bukan 90 darjah? Sebab dia, ini kan sudut garis lurus. Garis lurus kan? So, cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh. Kat sini garis lurus. Kita dah dapat dah. Macam ni. Sudut sini 88. Kita tahu sudut garis lurus adalah 180 darjah. Maka sudut yang sebelah sini sama dengan sudut A ni. A ni sama dengan 180 tolak 88. Kita dapat A adalah 92 darjah. Okey? Kita dapat A tu adalah 92 darjah. Makanya untuk jawab yang tadi, yang ini, sudut sebelah sini adalah 92 darjah. Barulah kita dapat jawapan apa? 135 tambah 45 tambah 88 tambah 92. Kita dapat 360 darjah putaran lengkap. Cikgu, betul ke memang kena 360? Okay, yang ni kamu memang kena ingat betul-betul lah. Jawapan dia memang satu sudut penuh memang 360 darjah. Tak boleh tukar. Okey, bulatan penuh, putaran lengkap 360 darjah. Okey, boleh faham Alright. Okey. So, kita tengok sini. Jelaskan sama ada pelengkap. Okey, kita tengok pula. Ni ada nama lagi. Sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, dua sudut. Okey. Tambah hasil tambah dua sudut 90. Dua sudut itu ialah 90, sentiasa 90. Dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap. Maksudnya kat sini, hasil tambah dua sudut, contoh A tambah B 90 darjah, ini nama dia sudut pelengkap. Untuk nombor 2 pula, nombor 2 tu, sudut C tambah D, contohlah dua sudut cikgu gambarkan C dengan D, sentiasa 180, nama dia sudut penggenap. Dan hasil tambah dua sudut, contohlah E dan F kan, dah 360, ini nama dia sudut konjugat. Okey, so kita tengok soalan yang bawah ni. Jelaskan sama ada sentiasa pernyataan berikut benar atau palsu. 60 ialah sudut pelengkap bagi 30. Tengok Sudut pelengkap ialah hasil tambah dua sudut tu mesti 90. So kita tambah 60 tambah 30, jawapan dia ialah 90. Jadi ini dia kata sudut pelengkap. Jawapan dia benar. Jawapan A ialah benar. 125 ialah sudut penggenap bagi 45. So sama juga, kita cuba tambah. 125 tambah dengan 45, kita dapat jawapan dia ialah 170.
bukan 180, maka ini adalah palsu. B palsu Salahlah jawapan dia. 360 ialah sudut konjugat. 300 tambah je. 300 tambah 60 jadi 360 sudut konjugat. C jawapan dia benar. 142 tambah 38 ialah sudut penggenap. Dapat tak? 142 tambah 38 dapat 180. So jawapan dia benar. Jika A adalah konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 tolak B. Adakah benar? Kita tengok soalan kat sini. Jawapan ni. Okey. Ataupun kalau tak faham, kita padam. Soalan last tu, A tambah B sama dengan 360, ini kita panggil sudut konjugat. So dia kata, kalau dia konjugat untuk B, A sama dengan 360 tolak B. So untuk dapat tu, kita pindahkan B sebelah sana. So A sama dengan 360 tolak B. Betul kan? Betul, jawapan ni pun benar. Okey? Tak apa, nanti bila tengok video ni, okey? Ulang balik. Alright. So kita tengok bawah. Ini bagaimana nak selesaikan masalah lah. Kita tengok. Dia dah cakap kat sini. P dan 54 ialah sudut pelengkap. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Dan konjugat R adalah 260. Hitung PQ dan R. Dan S. Oh, dah ada cakap. Okay. So, dia bagi sini 54. Okay. Bagi 54. So, bila dia kata pelengkap. Pelengkap ni maksudnya 54 tambah P mesti sama dengan 90 darjah. Macam yang bawah ni lah. So, kita pindahkan. Kita dapat P 36. Dia kata P dan Q adalah penggenap. So, P tambah Q dah 180. So, 36. Kita ganti je. P ni 36 sudut dia. Tambah Q sama 180. Kita pindahkan 36 sebelah sini. Kita dapat Q sama dengan 144. So, dia kata R adalah sudut konjugat. Bagi konjugat R adalah 260. So, R tambah 260, 360. R sama dengan 360 tolak 260. Kita dapat jawapan dia 100. Maka S, ending dia sudut putaran lengkap. S sama dengan, kita tambah semua, kita dapatkan jawapan dia 360. Kita dapat akhirnya 26. Kalau kurang faham, dekat sini konjugat ni, ayat baca balik ayat dia. Dia kata sudut konjugat bagi R. Bagi R kenapa? R tambah 260 sama dengan 360. So kita dapat R sama dengan 360 tolak 260. 100. So bila kita dapat R, barulah kita boleh cari S. S. Okay, kita boleh cari S. Alright. Tak apa. Nanti cuba fahamkan balik contoh ni. Kalau tak faham, boleh tengok lagi. Okay, ulang balik. So kita cuba latih diri kat sini. Tengok dulu. Dalam rajah di sebelah A dan 46 lah sudut pelengkap. Sudut pelengkap. A dan B lah sudut penggenap. Sudut konjugat bagi C adalah 283. Sama soalan macam tadi. Okey, so kita cuba. A tambah B. A dan 46 adalah sudut pelengkap. So A tambah 46 sama dengan 90 darjah. So A sama dengan 90 tolak 46. So, A sama dengan, jawapan dia adalah, berapa? 44. Okey. A dan B adalah sudut penggenap. A tambah B 180. So, A ialah 44. So, kita isi je lah. A ialah 44. Tambah B sama dengan 180. B sama dengan 180 tolak 44. Kita dapat jawapan dia adalah berapa? 6. Sini jadi 773. So, 136. Okay, kita dapat sini A ialah 44. B adalah 136. Kita tengok C pula. C, konjugat bagi C ada 283. So, kita tulis sini. C tambah 283. Kita dapat 360. C sama dengan 360 tolak 283. Kita dapat jawapan dia berapa?
10 tolak 3 dah 7. 5 tolak 8 tak boleh. Sepanjang sebelah. 15 tolak 8 dah 7. Alright. 15 tolak 8 dah 7. 10 tolak 3. 7 dah pinjam sebelah kan. Jadi 5. 15 tolak 8 dah 7. Okay, so jawapan C adalah 77. Bila kita dah jumpa semua, boleh tak kita nak cari D? Jawapan dia boleh, sebab campur D kita akan dapat satu putaran lengkap. Kita akan dapat satu putaran lengkap. Okey, kita akan dapat semua satu putaran lengkap. So, kita tambah je. Okey, A sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah 46 sama dengan 360. So, A dan 46 tadi dah 90 darjah kan? 90 tambah sorry. Betul lah 90. Tambah dengan B tadi kita dapat jawapan dia 136 kan? Dah tak situ. 136 dan tambah 77 tambah D sama dengan 360. Ni korang kira lah. Korang try kira tahu dapat apa. Okey. Apa 90 tambah 136 kita dapat apa? 226 tambah 77 tambah D sama dengan 360. So, sini kita dapat apa? 13, 10, 303 tambah D sama dengan 360. So, D kita dapat 360 tolak dengan 303. So, kita dapat jawapan 7. Sini pinjam sebelah jadi 5. So, 5 buat tu 5 tolak 0, 5. 3 tolak 3, 0. So, jawapan D adalah 57. Kita dapat D sama dengan 57. Okay, kalau cikgu ada salah kira, nanti betulkan cikgu kat komen. Okay. So, A lah 44, B 136 dan C 77 dan D lah 57. Okay. So, korang try jawab soalan nombor. Lepas nanti boleh tengok balik ni, padam. Korang try jawab soalan nombor 2 ni. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap dengan keadaan P lebih besar daripada Q. Jika beza antara P dengan Q adalah 52, hitung nilai P dan Q. Ni. Soalan ni ganas sikit. Cikgu tolong sikit So, P tambah Q mestilah 180. Tapi dia kata P lebih besar daripada Q. P lebih besar daripada Q. Okey. Jika beza antara P dan Q adalah 52. So, P tolak Q sama dengan 52. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? So, cikgu tulis atas bawah. Macam mana nak cari? Pernah tengok soalan macam ni? Korang dah belajar pun macam mana nak jawab ni sebenarnya. Cikgu bagi clue kalau tak nampak. Kena tulis sini satu persamaan, sini persamaan. So, sini boleh jawab kot. Kan? Bila nampak macam ni, cuba selesaikan. Alright? Cuba selesaikan. Okay? Nanti beritahu jawapan. Alright? Okay. Nampak? Geometri nak habis. Tak apa. So, bagaimana keadaan anda membuat pembinaan geometri? Tak perlu. Ini boleh belajar kat cara guna apa? Jangka lukis kan. Pembahagi dua sama senyam. So, ni memang kena belajar cara nak buat lah. Caranya macam ni. Boleh tengok kat YouTube ni. Okay. Kita buat je cara. Kita tanda. Mula kita letak satu titik dekat A. Dan kita tanda dekat B. Okay. Tengok step ni lah. Okay. Okay. Ini boleh tengok dekat buku teks korang. Cuba tengok. Garis renjang dengan satu garis. Benda ni kena belajar buat sebab nanti mungkin akan keluar dalam soalan exam korang. Okay. Macam ni contoh 5 ni kan. Dia akan tanya macam mana nak lukis. Tak apa, yang ni cikgu sikit. Korang boleh tengok cara. Okay, garis selari. Okay, cara nak buat garis selari. Sama kena buat dengan lukis kan. Yang ni step dia lah. Dengan mukakan keadaan jengka lukis. So, tak apa. Yang ni kalau tak faham, boleh cuba tanya cikgu. Alright. Ini semua kena lukis. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris, bina garis PQ supaya PQR 60 darjah. Okey. So, ini sebenarnya korang kena ada jangka lukis dan juga protector. Okey, pembahagi dua sama sudut. Okey, yang ini senang je. Pembahagi dua sama sudut,
Kalau dia kata sudut sini lah 40 darjah, 40 darjah, so bagi 2, sini jadi 20, sini pun jadi 20. So kalau soalan yang bawah ni 60, kan, dengan menggunakan jangka lukis membagi bina. Okay, so dia suruh bina kan, so korang kena guna jangka lukis lah. So ending dia nanti sini akan jadi 30, sini pun akan jadi 30 darjah. Okay, tengok contoh ni. Okay. Alright. Sebenarnya senang je. Kalau tak mahir tak apa, nanti boleh tanya. Cikgu boleh bagi tunjuk contoh lah, rakam. Okay. Benda yang sama, mahir. Alright. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okay. Apakah sudut bertentang bucu dan bersebelahan pada garis bersilang? Okay. Sudut bertentang bucu. Okay. Sudut bertentang bucu ni maksudnya nampak? Dia bertentang. A dengan C ni bertentang. A dengan C bertentang. Bila dia bertentang, sudut dia sama. Sudut bersebelahan A dengan D. Nampak A dengan D. A dengan D, B dengan C. Dua-dua ni bersebelahan. Makanya sudut dia mesti 180. Okay, kita tengok contoh bawah ni. P dengan Q bertentang, maka sudut dia sama. Maksudnya kat sini, P sama dengan Q. P sama dengan R. Dan bila dia kata sudut bersebelahan ni, P tambah Q mesti 180 dan Q tambah R mesti 180. Itu saja. Okey. Alright. Bagi sudut rajah berikut, samalah mana satu. So, untuk soalan ni, cikgu bagi contoh ni R ni untuk C, soalan C. So, R bertentang dengan T. Maka R sama dengan T. Lepas tu, R dengan S ni bersebelahan. So, R tambah S jadi 180. Dan T dan S juga tambah S sama dengan 180. Okey, T dan S. Okey. Boleh cuba. Okey, soalan nombor 2. Salin setiap rajah berikut. Tandakan label Y jika X dan Y adalah sudut bertentang. Kata sudut bertentang. So, dia bertentang lah dekat sini. Ini adalah Y. Z jika X dan Z adalah sudut bersebelahan. So, X dan Z. So, sini adalah Z. Untuk B, bertentang kat sini. Ni Z. Sama Ini pun sama. Sini ialah Y. Sini adalah Z. Okey. Okey, penyelesaian. Bagaimana nak menentu sudut. Okey, tengok betul-betul. Dia kata suruh cari X dan Y. Ini. X dan Y. So, 62 dengan Y sudut bertentang. Maka Y adalah 62. X dengan 135 adalah sudut bersebelahan. So, 135 tambah X sama dengan 180. X sama dengan 180 tolak 135. Kita dapat jawapan dia adalah 45. Okey. Itu saja. Tengok contoh betul tak jawapan dia? Ya, betul. So, latih diri kat sini. Soalan 1 ni, 140 dan X dia bertentang, maka X pun sama dengan 140. Y dan 80 ni bersebelahan, 80 tambah Y sama dengan 180. Maka Y sama dengan 180 tolak 80. Y sama dengan 100. Okey, Y sama dengan 100. Okey. Untuk B ni, 32 dengan Y ni adalah dia punya bertentang, bersebelahan, dan X dan Y, X dengan 24 dah bertentang. So, X sama dengan 24. Okey, 32 tambah Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak 32. Kita dapat jawapan dia adalah berapa? 48. Alright. Dah habis ke bab ni? Kita tengok sikit lagi kot. Dalam rajah sebelah, okey, X dan Y. Okey, dia kata X ni jadilah Y. Okey.
Dia kata dua sudut yang sama kan. Okey, tak apa. Ini korang kena cubalah. Okey, rasanya itu ada yang tanya cikgu macam mana jawab. Okey, tak apa. Cikgu cuba bantu korang soalan nombor 2 ni. Okey, dalam rajah di bawah, QOS dan ROU ialah garis lurus. OT ialah pembahagi 2. Dia dah cakap dah OT pembahagi 2 sama bagi sudut UOS. Okay, bila kata sudut UOS, sudut tu dekat mana? Sudut sini, U. Sudut dia mesti dekat OS. Sudut dia dekat sini. Okay, sudut UOS ni sama dengan sudut sudut US sebenarnya sama dengan sudut UOT tambah dengan sudut tambah dengan sudut TOS. Nampak UOT tambah dengan TOS. Okey? Dia kata OT adalah pembahagi 2. So, maksudnya kat sini, bila kata pembahagi 2, sini pun akan jadi Y juga. POQ dan QOR adalah sudut pelengkap. Dia dah kata POQ dan QOR adalah sudut pelengkap. Cari X dan Y. So, bila dia kata sudut pelengkap POQ, mana POQ? POQ dan QOR, sudut pelengkap. Sudut pelengkap maksudnya hasil tambah dia mestilah 90 darjah. So, kita anggaplah kat sini ialah A. So, A. So, 40 tambah A sama dengan 90 darjah. So, A sama dengan 90 tolak 40. A sama dengan 50. Kita dapat jawapan A adalah 50. Okey. Bila kita dapat A tu 50, right? Boleh tak kita nak cari X? Jawapan dia boleh. Adakah sudut X tu sudut bertentang? Kan? Sudut A dengan X tu sudut bertentang ke? Jawapan dia tidak. Kenapa? Sebab sudut bertentang mesti syarat dia macam ni. Dia mesti sama. Tapi sudut A dengan X ni bukan bertentang. Maka kita dapat tadi A ni berapa? Kita dapat sini 50 kan? Macam mana kita nak cari X? Jawapan dia adalah RU. Dia dah cakap dah. ROU adalah garis lurus. Maka 50 tambah 40. So 50 tambah 40 tambah X sama dengan 180. Sudut garis lurus adalah 180. X sama dengan 180 tolak 40 dan 50. Maksudnya tambah tolak 90 lah kan. Jawapan X adalah 90 darjah. Sini adalah 90 darjah. Right? Okay. So, macam mana kita nak cari Y? Okay. Kita tengok Ada lagi tak sudut 180 darjah? Ada. Dia kata QOS pun garis lurus. Maksudnya kat situ, dan Q, sini O, sini S, sini ada U kan. Lepas tu sini ada sini lah X tadi kan. So sini kita dapat 40 betul. Okay, kita bagi 40. So UOS. So kita dapat sini lah 90 darjah. So UOS tambah 40 tambah X sama dengan 180 darjah. Dan dia kata kat sini tadi Y ni adalah dia punya pembahagi 2 kan. So sini Y, sini pun Y. Kita tak nampak dia contoh sini. Okay. So UOS tambah X ni tadi 90 kan. So 40 tambah 90 dengan 180. So UOS sudut tambah 130 sama dengan 180. Sudut UOS
pindah sebelah. 180 tolak 130, kita dapat jawapan dia 50. Adakah itu jawapan Y? Tidak. Sebab Y ni ialah pembahagi 2 untuk UOS. Maka jawapan Y sama dengan 50 bahagi 2. Jawapan dia adalah 25 darjah. Jadi, jawapan akhir macam biasa. Tak 2, 3 titik. X sama dengan 90 darjah. Y sama dengan 25 darjah. Inilah jawapan akhir. Okey. Benda ni kena cuba sebab ada latihan lah sebagai latihan. Maksudnya, kalau tak ada latihan nanti boleh tengok dalam buku teks ni banyak. Alright. Cuba fahamkan dulu. Okey. Kalau nak screenshot nanti boleh screenshot dekat sini. Okey. Pause video and then screenshot. Bateri dah habis. Sikit lagi. Okey, tak apa. Ni ada mahir diri ni. Boleh cuba. Boleh cuba tengok betul-betul. Sama dia sudut pelengkap ke, sudut kongruen ke, sudut garis lurus ke, apa-apa sajalah. Tengok betul-betul. Fahamkan balik video ni pada awal. Sudut garis lurus selari dan garis rentang. Okey. So, garis selari. Kita tengok balik. Sudut sepadan. Set Raja kita tulis sama dia label. Alamak. Ni apa ni? Okey. Garis yang bersilang antara dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentang. Okey, bila ada tanda arah macam ni, bila ada tanda arah macam ni, ni maksudnya dia selari. Dia bersilang di garis rentang lintang. Okey. Itu je. Okey, tengok balik. Okey. Salin setiap label garis lintang AB kemudian lukis lintang. Okey. Right. Dia mesti apa? Bersilang antara dua garis atau lebih satu garis. Okey. So, bila ada arrow tu maksud dia ialah garis selari. Okey. Bila dia sentuh dua garis, itu ialah garis apa? Garis rentas lintang. Apakah sudut sepadan, sudut selang? Right. Ini sangat penting. Okey. Bab ni sangat penting. Yang ini sangat penting. Kalau boleh korang screenshot. Okey. Sudut sepadan mesti kedudukan dia macam ni. Syarat dia selari dan kedudukan dia mesti macam ni. Right. Satu lagi kita panggil sudut selang-seli ataupun cikgu suka namakan sudut zigzag. Bentuk dia mesti macam zigzag. Macam ni. Dia selari. Sudut sebelah sini mesti sama dengan sudut sebelah sini. Syarat dia mesti zigzag. Right. And then satu lagi sudut hasil tambah pedalaman 180 yang ni. Sudut dia di dalam. Okey, sudut di dalam. Tak apa. Cuba fahamkan. Banyak juga bab ni kan. Alright. So, yang ni first ni disuruh nyatakan. Nampak jelas. Dengan jelas, inilah hasil. Soalan satu ni lah hasil tambah 180 macam ni Yang ni pula adalah sepadan. Yang ini sudut zigzag. Yang ini pun sama sudut sepadan. Okey. So, tak apa. Pening. Let dulu. Ni samalah. Sama. Selari ataupun ni. Okey. Bila macam ni. Bila sudut dia sama, kita tahu PQ dan RS ni sama. Yang ni. Kita tambah ni, adakah jawapan ni 180? Kalau dalam ni jawapan ni 180, 42 tambah 128, kita dapat jawapan ni 170. Bukan 180 kan? Maka PQ tak selari dengan RS. Tak selari. Yang ini PQ selari dengan RS. Itu beza dia. Alright? Apa nanti cuba fahamkan balik video ni. Tengok boleh
So kat sini adalah dia punya penerangan sikit dan dia punya pengiraan. Of course mesti kena ada pengiraan. Alright. Tak apa. Ui, ada sudut dongak, sudut tunduk juga. Uyo, belajar juga sudut dongak dan tunduk kat sini. Mungkinnya ini. Okey. Sudut dongak, sudut tunduk Okey, sudut dongak senang je. Syarat dia macam ni. Okey, syarat dia ialah dia mesti berada tegak macam ni. Mula dia pandang straight. Kalau dia naik atas, ni kita panggil sudut dongak. Kalau dia sini straight, and then dia tundukkan kepala dia, ni kita panggil sudut tunduk. Itu saja. Pastinya tak belajar lagi kot cara nak kira kan? Tak belajar rasa. Tak apa, kita kenal pasti dulu. Okey. Alamak. So rasanya sampai situ. Rasanya sampai situ dulu. So ni contoh ni, tak apa. Nanti korang boleh tengok lah dalam pelatihan. Kalau nak faham, dia tanya. Okey. Ini korang cuba jawab juga soalan ni. Okey. Korang cuba jawab soalan ni untuk lebih faham dan lebih mahir. Okey. So rasanya video ni pun dah agak lama. Takut nanti korang pun boring. Nanti boleh skip sikit tengok. Okey. Dia tengok ke depan. Alright. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak untuk kelas ni. Nanti cikgu akan buat lagi untuk bab yang lain. Alright. So ini sebenarnya cikgu refer kepada buku teks matematik tingkatan 1. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.